Okey, selamat sejahtera kepada semua. Okey, saya sambung ini soalan percubaan Negeri Kelantan 2020 bahagian A juga. Okey, so tadi pun kita dah tengok yang ini menghasilkan tenaga elektrik. So maksudnya soalan ni memang akan kita targetlah keluar. So siapa lagi yang tak faham sila baca Okey, Raja 1.1, 1.2 menunjukkan eksperimen untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. So macam tadilah, kita mesti menggunakan dua logam yang berbeza. Okey, atau kita panggil dia apa? Pasangan logam yang berbeza. Lepas tu barulah kita dapat dia punya bacaan wattmeter. So seperti biasa saya cadangkan, memang kalau boleh terus guna pembaris, letak pada gambar raja. Okey, saya besarkan. Okey, letak pada gambar raja. Lepas tu kita cuba buat satu line, okey, yang betul-betul melalui tempat tu, dan kita cuba baca nilai tu betul-betul 1.4, ni adalah 1.6, 1.8 sampailah 2.0. So kita dapatlah 1.6 watt. Okey, mesti baca jangan terus baca 1.3 tau. Okey, ingat. Okey, lepas tu untuk soalan seterusnya, okey, sama juga kita ada logam aluminium dengan logam kuprum. Masih lagi pasangan logam yang berbeza. Lepas tu dia menghasilkan elektrik juga. Lepas tu memberi bacaan berapa? So kita tengok sama juga, letak pembaris. Lepas tu buat satu line. Lepas tu kita dapat sini adalah 2.0. Jangan tulis 2 sahaja perpuluhan tu kena tulis. Sebab yang lain tu semua ada perpuluhan. So letaklah perpuluhan 2.0P. Okey, so kita dapat bahawa aluminium dengan kuprum mempunyai bacaan wattmeter yang lebih tinggi daripada zinc dengan kuprum. Okey, lepas tu kita tengok apa soalan dia nak tanya. Dah conteng dulu pada soalan. Belum kita tengok apa tu, kita conteng dulu maklumat yang kita boleh dapat. Okey, lepas tu barulah kita tengok. Okey, so biasalah dia minta kita percatakan bacaan. So kita dapatlah 1.6. Okey, yang sini ingat mesti tulis 2.0. Kosong tu kena wajib tulis. Jangan tinggalkan dia. 2.0. So barulah dapat satu markah. Okey, senang sahaja. Okey, B, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. So apa yang kita nak tengok di sini, seperti biasa dalam jadual dia dah memberi tahu kita jawapan betul, pasangan logam bacaan wattmeter. So sini adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab kita yang kawal. So yang di sini adalah pemboleh ubah bergerak balas. So kita salin ajalah. So apa dia, iaitu bacaan wattmeter. Okey, itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, bergerak balas kalau yang dimalakan, so kita rujuk balik kita punya gambar raja. Kita nampak apa, isi padu asid hidroklorik. Okey, atau kita tulis jenis asid. Okey, C1, berdasarkan raja 1.2, apakah pemerhatian? So tadi 1.2 kita dapat apa, 2.0 watt kan. So kita akan tulis apa, dia mempunyai apa, nilai yang lebih tinggi. So di sini apakah pemerhatian? So kita dapat, kita tulislah betul-betul siapa dengan siapa. Nyatakan pasangan logam aluminium dan kuprum menghasilkan berapa banyak? 2 watt kan. So kita tulis bacaan wattmeter 2.0 watt. Okey, tulislah lengkap. Jangan terus tulis saja 2.0 watt, nanti jadi salah. Pemerhatian, nyatakanlah lengkap. Pasangan logam aluminium dan kuprum menghasilkan bacaan wattmeter 2.0 watt. Okey, lepas tu inference. Biasa lepas pemerhatian dia memang suka tanya inference Inference adalah apa? Terangkan pemerhatian. Kita terangkan kenapa dapat 2.0 watt. So kita kena jawablah apa dia yang kita dapat. Okey, yang kita nampak adalah pasangan logam aluminium dan kuprum menghasilkan bacaan wattmeter 2.0 watt. Okey, lepas tu inference kita kena terangkan kenapa. Kerana disebabkan atau kerana kedua-dua logam tu direndam atau bertindak balas dengan asid hidroklorik dan menghasilkan arus elektrik. Sebab dia ada arus elektrik, barulah dia ada bacaan wattmeter. So apa yang sedang berlaku adalah dia direndamkan. Kalau tahu guna perkataan rendam atau bertindak balas, dia bertindak balas, barulah menghasilkan arus elektrik. Okay, kenapa pasangan, kalau kita tak nak tulis pun boleh buat panjang macam ni. Pasangan logam aluminium dan kuprum direndam dalam asid hidroklorik dan menghasilkan arus elektrik. Okay, pun boleh juga menerangkan pemerhatian tersebut. Okey, walaupun dia satu markah, tengok satu markah.
Tapi memang kita kena tulis panjang panjang supaya kita menerangkan pemerhatian dengan teliti supaya satu markah tu tak hilang. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok D. Ramalkan bacaan wattmeter sekiranya pasangan logam zinc dengan kuprum digantikan dengan kuprum dengan kuprum. So ini dah jadi sama betul. So apabila sama dia tiada tindak balas. So kita akan dapat 0.0 V. Okey. Tulis saja 0 watt. Ingat dia mesti logam yang berbeza. Barulah ada arus elektrik. Kalau dia adalah logam yang sama, maka tiada tindak balas berlaku dan tiada arus elektrik dihasilkan. Okey, inilah soalan dia. Senang sahaja, tapi ingat mesti baca. Dia akan keluar. Okey, soalan 2, satu kumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien. Nampak tak? Banyak negeri kita target soalan yang sama juga kekurangan nutrien. So di sini kita nampak apa dia. Kita nampak terang jelas ini dia punya akar ada banyak, lepas tu daun dia ini banyak kobis. Okey, so dia sihat ini. So memang kita dapatlah ni yang lengkap, ni mesti kurang sesuatu. Fosforus atau nitrogen atau kalsium lah, mana yang dia kurang. Biasalah sebab dah 2-3 negeri kita nampak dia ada tanya nitrogen, lepas tu fosforus, lagi satu adalah kalsium. So tengok apalah yang dia kurang. Okey, so kita dah tahu teori dia. Apabila dia ada nutrien, so kita tengok aja, kita tahu ini berkaitan dengan nutrien. Nutrien. So nutrien ada, memanglah dia bertumbuh dengan sihat. Tapi kalau nutrien dia kurang sesuatu, maka dia kurang sihat. Okey, soalan A. Okey, berdasarkan eksperimen nyatakan satu pemerhatian. So kita ikutlah apa yang awak nak tengok. Nak tengok kata dia punya bunga, pemerhatian nak kata dia punya bunga, nampaklah saiz dia banyak. Kalau nak kata akar dia banyak, tulislah akar dia banyak atau lebih panjang. Okey, terpulang kepada apa yang kita nak menggunakan. Tapi mesti ada vektor. Jangan kata dia tak ada vektor Okey. Saya guna bilangan akar yang banyak dengan ni. Kalau tak nak banyak, kita boleh kata lebih panjang. Okey, ini lebih pendek. Okey, boleh juga. Okey, tengok akar dia bilangan akar panjang. Okey, kalau tak nak kata bilangan dia, boleh terus cakap akar dia lebih panjang pun boleh. Lepas tu kita boleh cakap apa? Bilangan daun kita boleh juga cakap bilangan daun. Okey, tak semestinya akar. Ikut mana satu saja. Maka dia dua. Pilih salah satu aja yang kita fokus. Okey, hipotesis seperti biasalah, ada nutrien dia bertumbuh dengan lebih sihat. Jika larutan kautul lengkap, ini saya guna kautul lengkap digunakan jika kautul lengkap digunakan, pertumbuhan pokok kubis lebih sihat. Kita boleh juga kata dia apa, pertumbuhan apa dia punya akar bilangan kan. Tadi kita kata bilangan, boleh kita tulis juga bilangan akar pokok kubis lebih banyak. Sama aja, kita boleh guna balik yang kita punya pemerhatian supaya kita nak catat kan. So sama boleh guna. Jika larutan kautul lengkap digunakan, pertumbuhan pokok kubis lebih sihat, itu boleh sebab kita tengok keseluruhan. Kita nak kata bilangan akar dia lebih banyak boleh, bilang akar dia lebih panjang boleh, bilangan daun dia lebih banyak pun semua boleh diterima tapi syarat dia adalah mesti larutan kautul lengkap. Atau kita tulis terbalik, jika larutan tanpa fosforus digunakan, pertumbuhan pokok kubis dia kurang sihat pun boleh. Okay, next kita tengok hubungan. Biasa hubungan. So mesti ada kautul tu lengkap, maka dia adalah pertumbuhan dengan sihat. Kebetulan saya guna dia sama dengan hipotesis sebab dia sepatutnya perubahan ni susah nak cakap hubungan ni antara ni dengan ni. Dia tak ada sangat pun hubungan. Hubungan ada dia sihat, tak ada dia tak sihat. So jika larutan kautul lengkap digunakan, pertumbuhan pokok kubis lebih sihat. Okey, kita guna aje lah. Kalau tak ada idea kan, tak ada idea kita salin balik aje, tak boleh buat apa dah. Biasanya hubungan mesti melibatkan boleh ubah yang ada bertambah berkurang. Tapi ini tak ada kan. Okey, ada tak ada kita guna aje lah. Okay, soalan D, berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi. Ini mesti tahulah apa yang kita nak buat. Okey, so mesti larutan kautul kan. Kita rujuklah dia adalah apa benda, bahan ke, proses ke, keadaan. Okey, so kita tengok. Okey, so kita guna tengok dia adalah bahan ke, proses ke, keadaan. So ini larutan kautul lengkap memang adalah suatu bahan. So bahan.
Okey, bahan yang apa? So kita akan guna ni, bilangan akar pokok ni adalah bergerak balas. Okey, apa yang berlaku pada pemboleh ubah bergerak balas? Okey, yang ini adalah dia punya pemerhatian, okey, atau kita punya perubahan. So kita cakaplah larutan kautur lengkap ialah bahan yang menyebabkan bilangan akar pokok kubis lebih banyak. So ini adalah definisi secara operasi. Okay, kita sambung soalan 3. Okay, Raja 3 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan asid kali ke atas latex. Itu pun semalam saya dah bincangkan. Ingat masuk asid dia kumpal. Itu sahaja. Masuk asid dia kumpal. Okey. Dia tak ada yang lain. Asid biasanya asid apa yang kita gunakan, paling ada juga yang guna cuka kan. Kita juga ada yang guna asid formic, ada yang guna asid etanoid. Okey, apa-apa asid asalkan dia asid dia mesti kumpal. Kalau dia guna alkali, dia tak kumpal. Okey, dia kekal cair. Kekal cair. Okay, ingat asid sahaja dia kumpal. Alkali dia tak kumpal. Okay, so pada pendapat anda, namakan bahan P dengan Q. So kita dah tahulah kalau P, tengok P kumpal ke tak kumpal. Nampak P dia tak kumpal. So tak kumpal. Yang ini Q dia kumpal. So tak kumpal alkali, contoh alkali yang paling popular adalah nama dia amonia. Okay, so kita cadangkan alkali adalah larutan amonia. Okey, tulislah nama dia larutan amonia. Okey, bahan Q pula kita cadangkan dia adalah apa? Asid etanoid. Kalau asid tak payah letak label larutan asid etanoid. Okey, berdasarkan Raja 3, nyatakan satu pemerhatian. Pemerhatian kita nampak apa? Apabila asid dia kumpal kan? Kalau letak alkali dia tak kumpal. So kita pilih salah satu sebab satu markah saja. Okey, atau kita boleh gabungkan jadi dua-dua. Ini contoh yang saya bagi, dia gabung dua So apabila larutan amonia alkali dicampur dengan latex atau dimasukkan, tak nak guna campur bolehlah guna dimasukkan. Okey, dimasukkan dengan dalam latex tidak kumpal. Okey, tambah satu manakala larutan asid dicampur dengan latex, maka latex kumpal. Senang saja. Apa yang ada dalam gambar Raja kita tulis jangan tulis perkataan yang bukan tu. Andai kata tak tahu nama amonia, tak apa, tulis alkali larutan alkali larutan asid. Still lagi dapat markah penuh. Jangan pergi tembak nama baru sendiri larutan alkali. Just ingat alkali dia tak kumpal, asid dia kumpal. Itu sahaja. Inference. So sekali lagi, inference menerangkan pemerhatian. So pemerhatian kita nampak dia kumpal. Kalau tak kumpal kenapa? Itu inference. Kalau dia kumpal kenapa? Itu inference. Kita kena terangkan. Sini saya ambil satu contoh aja. Larutan asid dicampur dengan latex kumpal. Itu pemerhatian dia kan. Kerana apa? Kerana asid mempunyai ion hidrogen yang bercas positif. Sebab dia punya ion bercas positif, dia boleh meneutralkan molekul yang cas positif tu bagi molekul ketar tu, maka dia akan jadi kumpal. Yang itu kalau faham, tahulah teori. Kalau tak tahu teori, hafal sajalah. Mempunyai ion hidrogen yang bercas positif. Saya ulang larutan asid dicampur dengan latex kumpal. Kerana apa? Asid mempunyai ion hidrogen yang bercas positif. Itu sahaja jawapan dia. C. Apakah faktor yang ditetapkan? So apa yang kita kena kekalkan? So di sini yang kita kekalkan biasanya isi badu lah. Isi badu latex. Senang kalau cecair kita gunalah isi badu. Selain itu tengoklah masa, dibiarkan masa yang sama. Sebab kalau you letak alkali, lepas tu you biarkan satu hari pun dia akan kumpal juga. Sebab lama bukan dia satu hari tu dia mesti kekal cecair, dia akan kumpal juga, cuma cepat dengan lambat sahaja. Soalan yang keempat. Ini berkaitan dengan halaju. Laju halaju. So mengkaji gerakan sebuah troli. Lepas tu dia dah bagi masa. Masa dengan panjang pita. So masa sini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Lepas tu panjang ni adalah apa dia? Bergerak baras. So kita dah dapat. So biasalah buat satu graf kan. Lukis graf. So kita lukislah
pada masa 0.2 saat, okey, saat pada 0.2 saat dia punya panjang tetik adalah 1. So di mananya 1? So kita kena kira lah, seperti biasa saya cakap kan. Sini kalau 0, sini 2, maka tengah-tengah ni adalah 1.0. Tapi sini sengkang-sengkang kecil tu awak kena tahulah berselang 1.2, 1.6, 1.6, 1.8 baru sampai 2.0. So ketinggian panjang dia adalah 1.0. So saya tanda sini. Okay, 0.4 dia punya panjang adalah 3.0. So di sinilah takut silap kita label dulu. Takut lupa kan 5.0. Okey, 6.0, 7.0. 6.0 dah, 7.0. Okey, lepas tu pada saat yang ke 0.6 saat, so dia punya panjang titik dia adalah 5. Okey, pada masa 0.8 saat 0.8 saat okey, dia adalah 7. Okey, 7 pangkal 1 ni adalah 9. So guna pembaris sambungkan okey, saya tak ada pembaris. Awak guna pembaris, sambungkan semua titik dengan kemas. Okey, so dah siap. Okey, ini barulah ada hubungan hubungan masa dengan panjang pita tetik kan. So semakin masa bertambah, semakin masa bertambah, dia punya panjang tetik bertambah ke berkurang? Bertambah juga kan. So kita tulislah panjang pita tetik bertambah. Okey. Nampak sangat kita punya graf. Okey, saya kecilkan lagi. Okey. So apabila masa bertambah, nampak masa semakin bertambah, dia punya panjang tetik pun semakin naik, semakin naik. So itulah hubungan dia. Okey, semakin masa bertambah, panjang pita tetik bertambah. Okey. Okey, nyatakan jenis gerakan tersebut. Apakah gerakan? Kalau panjang tetik kita rujuk kepada hal laju. So gerakan tu kita panggil sebagai hal laju. So kita kata hal laju bertambah. Dia bukan pecutan still lagi hal laju, jarak bagi masa. So ramalkan panjang pita tetik pada masa 1.2 saat. So kalau kita tengok graf tadi 1.0 kan. Kalau kita sambung lagi 1.2 tu berapa? Kita ramalkan. So apabila ramalkan tu, cubalah kita sambungkan lagi. Agak-agak dia akan berapa? Bolehlah teka kan. Lebih kurang apa? 1.11 kan. So kita anggaplah 11.0. Okey. Tu sajalah kita ramalkan. Jangan sibuk pula pergi letak 100 ke 200. Okey, tamat untuk Kelantan 2020. Okey, next kita tengok ini set percubaan Terengganu. Okey, so dia ada set 2, set 3. Yang ni saya ambil set 3. Okey, so kumpulan murid daripada kelas 4 dedikasi, dia buat ujian darah. So biasalah kita tengoklah A ada berapa, B berapa, C berapa. So kita kira, kita dapatlah jawapan. Kita kira, okey, ikutlah bentuk, warna ke. Janganlah asyik bulat atau potong saja. Biarlah guna bentuk yang berbeza, atau pen yang pensel lah. Biasa guna bentuk senang untuk kita semak jawapan dan buat pengiraan. So 6, 6, 2, 4. Lepas tu daripada jadual tu kita pindahlah ke graf. So biasalah kita buat apa ni? Ini catat bar. Darah A. Okey, kumpulan darah. B bagi jarak. Okey, C dengan D. Ni nak cari jarak dia. Kejap. Okey, saya guna yang ni. Okey, 6. So 6. Okey. Guna ni 6 lukis guna dengan pembaris Saya ni bagi contoh. So darah A. Okey, B. Saya ada jarak ada jarak. So B. Ini AB adalah 2 sahaja. So bagi jarak. Okey, ya. AB lagi satu. Last kali adalah 4. Okey. So 4. Okey, ini tak selanjar betul dia tak rapat. Okey, guna pembaris ini hodohnya. Okey, guna pembaris. Okey, so nyatakan jenis variasi. So variasi ni sebab dia tak cantum, dia tak rapat, maka kita kata dia adalah variasi tak selanjar. Ingat tak selanjar. Okey, dalam contoh ni mana lagi yang sama jenis? Yang tak sama. Yang tak sama adalah jenis rambut lagi. Warna kulit pun tak boleh sebab dia punya tone color tu susah kita nak tentukan. So jenis rambut sahaja. Okey, soalan 2, menunjukkan eksperimen kereaktifan. Ni lagi satu kereaktifan logam terhadap oksigen. So kita tengok logam suka tak suka oksigen. Kalau dia suka,
Kalau dia suka, dia akan sangat terang. Sangat terang tu maksudnya sangat suka. Sangat suka dalam bahasa sainsnya kita panggil sangat reaktif dengan oksigen. Okey, baraan, tahu baraan dia ni kurang. Nyalaan terang ni reaktif. Ini kurang reaktif. Okey. Baraan terang. Okey, ni apa lagi? Reaktif. Nak kena apa? Kurang reaktif. Ini paling kurang tak reaktif. Okey? Paling kurang reaktif. Kita tengok siapa paling terang. Ini nombor 1 lah. Siapa seterusnya terang. Ini nombor 2. Lepas tu baraan terang 3. Ini 4. Itu kita tengok dia punya ni. Cahaya dia. Lepas tu kita tahu. Okey, sebut logam ini adalah dimanipulasi. Okey, yang kereaktifan logam ni adalah bergerak balas. Okey, dah maklumat yang kita tahu. Lepas tu barulah tengok soalan. Okay, nyatakan apakah hipotesis dia. So, hipotesis kita tengoklah siapa lebih reaktif. W lebih reaktif. So, kita katalah W. Okey, logam W adalah paling reaktif. Okey, logam W. Okey, paling reaktif apabila bertindak balas. Okey, terhadap oksigen. Ini kena tulis bertindak balas. Atau dia campur semua tak boleh. Mesti guna perkataan ni. Memang sains punya perkataan bertindak balas dengan oksigen. Logam W paling reaktif. Kalau tak nak guna paling reaktif, carilah siapa paling tidak reaktif. Okay, nyatakan boleh ubah bergerak balas. So di sini kita punya bergerak balas, kita tengok apa kereaktifan. Okay, kereaktifan logam. Okay, kereaktifan tindak balas. Okay, atau memang kita tengok apa nyalaan betul. So kita tengok apa keterangan nyalaan. Okey, keterangan nyalaan logam. Okey, sebut logam kan, kita guna sebut logam kan. Kita tak tengok dia keterangan. Kalau keterangan tak erti nak tulis nyalaan sebut logam pun boleh lah. Kita nak tengok dia nyalaan sangat nyala tak nyala. Okey, nyala ke atau tak nyala. Okey, susunkan urutan W X Y Z mengikut tertib kereaktifan menaik. Menaik tu maksudnya daripada paling bawah hingga ni. Menaik tu maksudnya tidak reaktif ke reaktif. So kita carilah siapa paling tidak reaktif. Tadi kita tengok paling tidak reaktif adalah siapa? Malap kan. So kita terbalikkan dia. So X Z Y W. So kita tulis balik ya. X Z Y W. Dah. Ingat menaik tau. Menaik tu maksudnya daripada tak reaktif sehingga reaktif. Jangan pula daripada reaktif atau pergi kurang reaktif. Ikut soalan menaik atau menurunkan kereaktifan dia. Okay, nyatakan definisi secara operasi untuk logam X. So kita logam X, apa yang dia logam X ialah suatu apa? Bahan kan. So kita tulislah bahan yang bertindak balas. Ingat lagi mesti perkataan bertindak balas dengan siapa? Oksigen. Lepas tu pemerhatian dia adalah menghasilkan baraan malap. Okey. Jangan kata disebabkan bahan yang disebabkan bertindak balas dengan oksigen. Ni tak boleh. Ni dia memang dia bertindak balas. So bertindak balas dengan oksigen dan menghasilkan baraan malap. So kita menerangkan apa? Apa yang dia buat. So kita buat dia adalah bertindak balas dengan oksigen. Lepas tu apa yang kita dapat lihat adalah menghasilkan baraan malap. Okey. Atau awak tulis terbalik pun boleh. Logam X ialah bahan yang menghasilkan baraan malap kerana dia bertindak balas dengan oksigen. Mana-manalah. Okay, tandakan ni pada logam yang memberikan pemerhatian yang sama dengan logam W. So di sini biasanya kita akan guna magnesium. Kuprum tu tak bertindak balas dengan oksigen. Kuprum tu tak, hafal je lah. Kalau tahu buat lah, tak tahu tak apa, tembak saja. Okey. Soalan 3. Ini pun kita dah bincangkan. Kita dah bincang semua soalan-soalan yang kita dah bincang. Memang dia akan target lah untuk tahun ni. Okay, menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri image yang terbentuk oleh kanta cengkung dengan kanta cempung. Dia dah tunjuk. So image ni di depan. So apa yang kita dapat semua dah ada kat sini. So kita ukur. Dia minta kita ukur kan. Ukur dan catatkan saiz image pada darjah 3.1. So ambil pembaris sendiri, betul-betul ukur ikut soalan. So di sini kita tak boleh ukur lah berapa banyak. Ikut mana yang apanya. Dapat 2 cm lah. 1.5 ikut kertas soalan. Okay, so saya tinggalkan lah sebab tak boleh ukur. Okay, lengkapkan raja sinar. Ini soalan popular lah. Selalu ditanya. So mesti tahu cara lukis menunjukkan pembentukan image.
Okey, buat satu garisan, sambung kepada titik fokus ni, satu lagi lalu kepada pusat sini so dapatlah dia punya image terbentuk di sini. So lukislah anak panah. Okey, so ini adalah image dia. Okey, belajar untuk lukis guna pembaris, Okey. Dah buat 3-4 kali dah kita dah. Okey, nyatakan satu perbezaan ciri image yang terbentuk pada darjah 3.1 dan 3.2. So, perbezaan 3.1, 3.1 dia apa? Dia adalah maya, dia punya image. Tapi 3.2 dia adalah sahih. Okey, maya sebab apa? Dia depan, dia kat depan. Dia kat depan sini memanglah jadi maya. So, di belakang sini akan jadi sahih. Okay, selain itu, yang ni nampak dia tegak kan? Dia tegak menghala ke atas macam objek. Yang ini pula dia dah songsang. Okey? Songsang. Kalau tak erti songsang, gunalah terbalik. Tak boleh buat apa kan? Gunalah perkataan terbalik. Dia terbalik. Okey. Lepas tu kita nampak nyatanya kecil kan? Dia punya image dia lebih kecil betul. So lebih kecil daripada objek. Ini lebih besar. Okey? Lebih besar daripada objek. Okey, so pilihlah salah satu mana yang awak ingat. So, paling senang itulah tegak dengan terbalik. So awak nak kata dia tegak. Ni tegak. Ni dia adalah terbalik. Image dia terbalik pun boleh. Pilihlah satu. Okey, apakah faktor yang ditetapkan dalam ni? Apa yang faktor dia? Mesti yang sama. Sama adalah jarak objek. Jangan pergi tukar. Okey, atau size objek. Jangan ubah saiz dia. Benda yang sama, sama besar, sama kecil. Kita test untuk dua jenis kanta. Okey, soalan 4. Nampak lagi penyampaian glukosa. So dia akan keluarkan gas. Tapi untuk air kapur hanya satu gas saja, iaitu gas karbon dioksida. Okey, yeast ni apa dia? Mikroorganisma mikroorganisma. So larutan glukosa dengan air suling. So ada yeast, ni tak ada yeast. So kalau ada yeast, dia menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau tak ada yeast, dia tak menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, so inference, pemerhatian kita nampak apa? Satu keruh, satu tak keruh, betul. So inference kita terangkanlah kenapa dia keruh, kenapa dia tak keruh. Keruh sebab apa? Ada tinja balas lah. Tak keruh sebab tak ada tinja balas. So kita tulis air kapur jadi keruh. Kenapa? Okey, kerana apa? Air kapur keruh kerana larutan glukosa campur dengan yeast. Okey, campur menghasilkan gas karbon dioksida. Itulah ayat kita tulis lengkap. Air kapur keruh kerana larutan glukosa campur dengan yeast. Dalam soalanmu dah tulis dan menghasilkan gas karbon dioksida. So kita tengok gambar rajah, nampak larutan glukosa campur yeast menghasilkan gas karbon dioksida, barulah dia keruh. Itulah maksudnya inference. Okey, apakah faktor yang diubah bagi eksperimen ni? Apa dia? Yeast kan? Apa yang ubah? Yeast, ada yeast, tak ada yeast. Okey, ada yeast dengan tak ada yeast. So kita kata kehadiran yeast selalu belajar kalau satu eksperimen tu ada, satu eksperimen tu tak ada, kita guna perkataan kehadiran. Okey, C, nyatakan definisi secara operasi. Okey, tanya lagi. Okey, so kita tengok penyampaian. So penyampaian di sini adalah apa dia? Bahan ke proses? So sini memang dia adalah satu proses. Okey, penyampaian adalah proses. Larutan glukosa campur dengan yeast. Okey, campur dengan yeast menyebabkan apa yang kita nampak. Ingat balik apa yang kita nampak. Kita nampak adalah air kapur jadi keruh. So penyampaian adalah proses di mana larutan glukosa campur dengan yeast menyebabkan air kapur jadi keruh. Okey, D, senarai berikut yang manakah lagi boleh menggantikan glukosa? Glukosa tu apa? Gula kan? Kita tahu gula yang manis. Okey, yang manis. So di sini mana-mana lagi yang berkaitan. So kita tengok mana yang boleh, mana yang tak boleh. Okey, kelaskan semua makanan tersebut menunjukkan pemerhatian yang sama seperti 4.1. 4.1 tu boleh. Yang ni tak boleh. So mana lagi yang ada? Okey, yang ada manis. So yang manis buah anggur. Okey, lagi beras boleh. Yang ni minyak kelapa tak boleh. Lagi satu, susu tak boleh. Okey, so senang. Habislah.
Nampak senang aja sebenarnya. Lepas tu kita dah tengok banyak negeri, lepas tu kita pun perasan banyak soalan berulang. So silalah buat ulang kaji terhadap semua soalan. Sekian, terima kasih.